wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni jumpa kembali. Seminggu hilang, seminggu ada. Tak, balik kampung. Balik kampung seminggu juga. Ni baru balik hari Ahad, hari Sabtu itu Ahad. Ahad itu sampai. Jadi buku surat berapa dah? Baca je. Okey. Kelebihan menuntut ilmu. Dah sampai mana dah ni? Ni dia. Syahdan, ketahui olehmu hai segala orang yang menuntut ilmu, kerana akhirat itu bahawasanya segala ayat Al-Quran dan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perkataan para ulama dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajar ilmu itu hanya sungguhnya murad dengan ayat ini, itu yaitu ilmu yang memberi manfaat pada agamanya dan memberi manfaat kepada akhirat, seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Ubaid dan lainnya yang telah tersebut dahulu itu. Ni dia. Ini kita ambil daripada kitab Siyarus Salikin, Tariqus Sadatis Sufiyah. Ini cerita tentang kelebihan ilmu. Tak panjang, dah 3 minggu dah cerita. Tapi tak apalah, supaya duduk dah. Tak apalah, ramai macam ni, ramai juga ni. Semua. Mana ni? Bermula ilmu yang memberi manfaat itu seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad dahulu itu, yaitu ilmu yang sebut di dalam Ihya Ulumuddin dan ilmu yang sebut dalam Arba'inul Usul dan ilmu yang tersebut di dalam Minhajul Abidin dan ilmu yang disebutkan di dalam Bidayatul Hidayah dan ilmu yang disebutkan di dalam Mukhtasar Ihya yang hamba terjemahkan di dalam kitab ini, dan ilmu tersebut di dalam kitab Hidayatus Salikin yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Macam dah lalu ni ya? Belum ada. Dan lagi segala kitab ilmu tasawuf, semuanya itu yaitulah ilmu yang memberi manfaat. Dalam kitab-kitab ilmu tasawuf itu antara kitab ilmu dipanggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain pecah 3. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Tapi kena bezakan di antara ilmu tasawuf dengan tarikat.
Dia lain. Kadang-kadang orang ambil tasawuf ada tarekat tak juga. Ada orang yang tasawuf dan tasawuf dia tak ambil tarekat ada juga. Tapi kebiasaan orang yang ambil tarekat mesti belajar ilmu tasawuf. Siapa yang ambil tarekat tak belajar ilmu tasawuf, sebab itu ramai yang isim. Pernah dengar tak kata isim? Gila isim. Sebab dia tak lalu jalan ilmu yang betul. Kadang-kadang dia nak lompat, nak naik darjat, nak naik maqam cepat. Dia tak belajar ilmu, dia banyak zikir. Zikir bagus, bukan tak bagus. Tapi kadang-kadang hati dia tu tak dibetulkan dulu ilmu tasawuf, dia dah jadi lain. Tu akhirnya boleh, orang kata otak boleh rosak. Kalau cara pembelajaran tak betul, tu yang bahaya. Sebab itu disebut dan demikian lagi segala kitab ilmu tasawuf, semuanya itu iaitulah ilmu yang memberi manfaat, kerana kitab tasawuf itu telah terkandung di dalamnya ilmu usuluddin. Kena faham, kitab ilmu tasawuf mesti ada juga kadang-kadang, tapi kebanyakan ada kitab membicarakan tentang usuluddin, asal agama, iaitu tauhid. Sebab tu kalau dalam tauhid tipu sangat. Kalau kita kata ambil tarikat, ambil tasawuf tapi tak belajar tauhid, tu bahaya. Sebab ada tu kitab lain. Dan ilmu fikih yang fardu ain, nampak? Yang fardu ain. Fardu ain apa dia? Setiap orang mukallaf wajib belajar. Kalau tak belajar, berdosa. Ilmu fardu ain ni wajib belajar. Yang tiada dapat tiada daripada mengetahui akan dia oleh segala orang yang suluk, yakni orang yang menjalani jalan akhirat. Suluk ni jalan, ia mencapai, menyampaikan di dalam syurga. Orang suluk ni orang betul-betul hati dah tak ada dunia dah. Hati dah tak ada dunia. Dunia ni pantangan dia melepas bila-bila. Dan menyampaikan kepada ma'rifatullah, ma'rifah akan Allah Ta'ala, dan mengetahui sebenar-benar yang membawa takut akan Allah Ta'ala. Belajar ni akan melahirkan rasa takut pada Allah, takwa. Dan dikerana inilah, kata Imam Malik radhiyallahu anhu, artinya barang siapa yang menuntut ilmu tasawuf dan tiada ia mengetahui ilmu fikih yang fardu aini itu, maka senya jadi zindik. Dia zindik. Dan barang siapa yang menuntut ilmu fikih dan tiada menuntut ilmu tasawuf, maka senya jadi fasik. Apa maksudnya? Zindik ni apa? Sesat. Orang yang pelik, orang tak. Orang patut belajar tasawuf, dia akan amalkan ilmu fikir. Fikir tu apa dia? Ilmu yang melibatkan ibadat. Belajar ilmu tasawuf tak solat, macam mana cerita? Kan? Itu yang jadi zindik dipanggil. Kata dah makam tinggi sangat dah. Kena terbang. Dia tak sempat nak solat. Terbang banyak sangat. Itu zindik. Orang menuntut ilmu fikih tapi tak ada tasawuf, jadi fasik. Sebab apa? Hati dia tu, dia dah, orang yang kadang-kadang fikih ni, orang fikih, orang yang belajar ilmu fikih tanpa ilmu tasawuf, dia banyak ibadat, dia pandai. Segala masalah-masalah melibatkan agama, hukum hakam agama itu dalam kepala dia pandai. Tapi yang bahayanya bila tak belajar tasawuf, boleh jadi ego dan sombong, rasa pandai. Itu datangnya penyakit hati. Bila datang penyakit hati, yang tu yang jadi rosak. Buat amalan agama tapi hati dia rosak, nakkan perhatian orang,
dia nak benda yang sesuatu daripada orang lain, itu jadi fasik. Dah jadi apa kalau dah bahasa lain dipanggil syirik khafi, syirik kecil. Dia dah apa dia? Dah ada takabur, dah ada riya, itu dia bahaya. Maka senya jadi fasik. Dan barang siapa yang menghimpunkan antara keduanya, antara ilmu apa dia? Ilmu fikih dan tasawuf. Himpun dua-dua, belajar dua-dua, betul-betul. Mereka itu antara syariah dan tariqah dan hakikat. Ini perkataan syariah, tariqah, hakikat ni. Mana ni? Keduanya, maka senya jadi ia ulama yang muhakkik. Tertinggal tadi. Yang arif billah ta'ala, iaitulah yang bernama ulama ahli sufi yang menghimpunkan mereka itu antara syariah dan tariqah dan hakikah. Ni belajar ilmu fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf. Ni jadi ulama yang muhakkik, kata dalam kitab ini. Ada juga yang panggil sebagai ulama sufiyah. Bukan saya, nama saya sufi, tapi bukan saya. Itu gelaran orang yang benar-benar menjalani jalan tasawuf. Dia panggil ulama sufiyah. Bermula segala kitab Imam Al-Ghazali yang tersebut itu, iaitu telah terhimpun di dalamnya itu Usuluddin. Dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, ada di dalamnya Usuluddin, sifat 20. Ada sifat 20, iaitu ilmu i'tiqad, ilmu dalam hati, i'tiqad pegangan hati, dan ilmu fikih, yaitu ilmu ibadah dan ilmu adat, dan lagi di dalamnya itu ilmu tasawuf. Ada 3 ilmu: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ihya ulumuddin, yaitu dinamakan ilmu batin. Tasawuf ni ilmu batin sebenarnya. Dan sekalian itu dinamakan ilmu suluk, ilmu jalan, dan ilmu tariqah. Tariqah jalan juga. Seperti yang lagi akan datang insya-Allah ta'ala. Bicara sekalian itu di dalam kitab ini. Dan itulah dinamakan ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirah. Dan dinamakan pula ilmu taqwa pula, iaitulah yang disuruh Allah Ta'ala mengambil akan dia supaya jadi bakal di dalam akhirah. Jadi bekal, jadi bekal di dalam akhirah. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala, artinya, dan ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirah. Maka sebaik-baik bekal kamu di dalam akhirat itu takut akan Allah Ta'ala. Dan tiada takut seorang itu akan Allah Ta'ala, melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu. Nampak? Kita jangan katalah kita memang kata betul-betul power lah. Sebab apa? Selagi mana kita tak belajar sungguh-sungguh 3 ilmu yang asas. Kadang-kadang kita tengok zaman sekarang ni ada belajar tauhid tapi tak, kurang fikir, kurang tasawuf. Ada belajar tasawuf je, tauhid tak nak belajar. Ada. Ni cerita dia kena 3-3. Ini yang kita buka lah. Kita buka tauhid, fikir sikit lah. Dah buka sikit lah. Dah fikir tu ramai tu ustaz ngajar. Dah ramai. Dari malah nak ni. Kita nak cerita panjang, boleh banyak cari.
Tapi yang paling kurang tasawuf pun banyak. Kalau saya tengok banyak surau banyak tak ngajak kitab tasawuf ni banyak. Yang paling kurang tauhid, yang kedua yang paling kurang tasawuf, yang ketiga fikih, banyak sangat. Tapi kalau tiga ni tak belajar, ni cerita dia ni. Dia kata apa? Sebelah kan? Dah ni lah. Mana dia tak? Nampak? Melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu, takkan dapat takwa. Ni bukan saya cakap ni. Ini kitab Syiarus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Bukan Syekh Abdul Samad yang sekarang ni, bukan. Dia dah salah silap pula. Abdul Samad yang kat TV tu lain, ini lain. Ada Abdul Samad macam yang ada TV je, bukan. Ini zaman lama dah ni, berapa ratus tahun dah kitab ni, beratus tahun. Tapi ada sekarang yang TV tu lain. Ni Abdul Samad juga. Ni Abdul Samad Al-Falimbani. Jangan silap pula. Oh, ustaz tu boleh kitab kan? Yang orang lama. Ulama lain. Nak cerita apa? Dia kata kalau tak belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf, susah nak dapat takwa. Itu dia pun jalan nak dapat takwa. Dengan ilmu. Dia tengok ni kata mengetahui ni ilmu lah. Mana ada jalan nak kenal Allah, nak takutkan Allah, nak takwa pada Allah tanpa ilmu. Ramai orang banyak buat amalan tapi tanpa ilmu, dia tak jadi. Mesti belajar ilmu. Lepas tu jangan tinggalkan belajar ilmu. Dan belajar ilmu pula kena rujukan betul. Kadang-kadang itulah macam-macam sekarang orang cakap tapi tak ada rujukan. Ni kena rujuk balik tau. Pelik-pelik ada, semua ada. Baru datang takwa. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Artinya hanya sungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu, iaitulah daripada hambanya yang ulama. Ulama ni tak semestinya pandai semua, tak. Bukan pandai tu, mana mengetahui. Kalau kita tak pandai rujuk kita balik pun tak ada masalah. Ulama ini orang yang mengetahui. Dia faham? Dia pada perbahasan ada juga ulama tu ada cara bahasa dia. Tapi nak ceritanya, kalau nak dapat takwa, kena ada ilmu. Nak ilmu tu banyak. Jadi ulama. Yang depan mesti jadi ulama semua ni. Wajah betul-betul jadi ulama. Tak masalah. Taklah kata ulama besar. Mengetahui. Orang yang mengetahui. Dan murad dengan ulama pada ayat ini itu dan lain daripada beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu ulama yang menjalani jalan ahli sufi. Itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Ubad dahulu itu. Yang sebelum dah cakap dah. Kalau para ahli ulama sufiyah, dia membahasakan ayat ini kembali pada ulama sufi. Ulama yang bukan hanya belajar fikih dan tauhid, tapi juga mempelajari ilmu tasawuf. Itu ulama sufi panggil. Dan kerana inilah berkata Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Alim Ar-Rabbani Hasan bin Abdullah di dalam kitabnya yang bernama Fusul Muftahiyah wal, ini rujuk balik ni.
wa nafatati ruhiyah. Ini kedua perkataan dia. Dengan kitabnya, apa kata dia? Artinya, sungguhnya telah tetap mazhab ahli sufi. Ahli sufi ini terkandung di dalamnya mazhab ahli sunnah wal jamaah. Pada hari ini, yakni pada masa sekarang ini, seperti tetap segala mazhab yang 4 itu ahli sunnah lah. Tapi panggil mazhab sufi. Sebab pembahasan tasawuf. Dan jadi ia seolah-olah mazhab yang mustaqal dengan usulnya, yakni ilmu usuluddin dan furu'nya, yaitu ilmu fikih dan segala hukumnya, yakni segala hukum haram dan halal dan hukum batal dan sah dan barang yang bergantung dengan dia. Maka barang siapa yang berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu dan berkehendak memfaham akan barang yang di dalamnya, itu nescaya kuasa ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh ahli sufi kepada ulama ahli sufi, dan kuasa mutala' akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam tasawuf itu, atas sempurna pengetahuannya itu, kerana di dalam segala katanya karangan ahli sufi itu telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu tariqah dan ilmu hakikat. Bermula ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu yang tersebut itu, iaitu dinamakan dia ilmu tasawuf yang sebenar. Dia nak rujuk ni cerita apa? Dia ulang balik dia. Dia pusing-pusing tu kat situ cerita dia. Kat mana? Dia nak kata ilmu tasawuf, kalau dah kata belajar ilmu tasawuf tu, maknanya seolah-olah tu dalam dia tu dah ada ilmu tauhid dan ilmu fikih. Tapi kalau dia kata tak belajar sangat ilmu tauhid fikih, tapi kata belajar ilmu tasawuf je, tak boleh sangat. Sebab apa? Kalau kata ilmu tasawuf tu, dia dah lalu dah jalan ilmu tauhid dan ilmu fikih. Kalau tak lalu, yang ni bahaya. Yang ni bahaya. Bahaya juga. Tak terus pada suluk dan tarikah, lagi bahaya. Sebab tu kena lalu jalan betul. Lalu jalan betul. Dan barang siapa yang tiada masyghul di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, maka ada mereka itu alamat orang yang kurang imannya. Dahsyat punya ayat dia tu. Orang tak belajar ilmu tasawuf ni, alamat orang yang kurang imannya. Macam kita je terkena. Ramai juga kena kan. Lagi kurang akalnya. Bukan iman, akal pun kurang. Orang yang tak belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf, ini dikatakan apa? Alamat orang yang kurang imannya. Itu macam tak rasa sangat. Rasa juga kalau rasa. Lagi kurang akal dia. Kurang akal ni lagi teruk ni. Dan kurang agamanya. Allahu Akbar. Demikian disebutkan akan dia oleh Syekh Hasan bin Abdullah di dalam kitabnya yang tersebut itu. Maka sayugia orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat menuntut ilmu tasawuf. Orang nak dapat kemenangan akhirat tu belajar ilmu tasawuf. Bila sebut ilmu tasawuf, kita tak balik
Tauhid, fikih, tasawuf dalam satu kali. Dah kita nak sebut macam tu. Dan mengajar akan dia seperti orang yang menuntut, yang mengajarkan ilmu yang lain itu. Kerana barang siapa yang menuntut ilmu tasawuf itu, nescaya terkadang ia di dalam ilmu yang lainnya. Kadang-kadang ada ilmu lain. Ilmu apa? Mungkin tauhid, mungkin fikih. Adapun ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, tiada terkaya ia di dalam ilmu tasawuf itu. Mana kalau ilmu lain, kalau sebut ilmu tauhid, kadang-kadang tak, kita tak cerita sangat tasawuf. Nak cerita itulah. Dan jika ia ulama yang sebesar-besar sekalipun, kalau orang tu qadi besar sekalipun, ni ada dan cerita apa? Dalam kitab Aqidatul Najib sebut apa? Ada seorang qadi namanya Qadi lupa dah. Qadi Iyad Al-Mu'tazili. Dia tu qadi, pandai ilmu fikih. Allahu Akbar. Qadi ni, kalau kata sebut qadi, memang power lah ilmu fikih dia. Ilmu mazhab Syafi'i, hafal segala kitab-kitab Syafi'i, tapi akidah dia adalah akidah Mu'tazilah. Macam mana tu? Kalau akidah Mu'tazilah, mana akidah bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang akidah bukan ahli sunnah wal jamaah, itu kita tolak, tak terima tu. Faham? Jadi ada orang, dia ulama besar, tapi dia tak semestinya menguasai ilmu tauhid dan tasawuf. Dia faham ni? Tu cerita dia. Mana cerita apa? Kena belajar belaka lah, senang kata. Jangan belajar satu tinggal semua, tinggal satu, tak. Belajar semua. Ni pun kita bagi dalam sikit ni. Dan dikerana itulah kata waliullah yang amat besar, Sayyidi Asy-Syaikh Ibrahim Ad-Dusuki, di dalam kitabnya, artinya bermula menuntut ilmu tariqat, yakni ilmu tasawuf, itu wajib atas tiap-tiap murid. Belajar, tiap-tiap murid yang belajar ilmu kena belajar ilmu tasawuf, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat, dan nak dapat akhirat, yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat, yang betul-betul nak menang dalam akhirat. Dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama pada mengetahui ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu sekalipun, kena belajar. Walaupun dia ilmu lain besar pada ilmu lain, belajar ilmu tasawuf. Ini kalau kita sebut benda ni pada Wahabi, dia tak terima. Dia kata tak ada ilmu tasawuf. Tak tahu lah. Panjang cerita nantilah. Dan dikerana itulah ulama berkata, tiap-tiap sufi itu patut dinamakan fiqhiyah, orang yang pandai fikih. Dan tiada patut tiap-tiap fiqhiyah dinamakan sufi. Tapi orang yang pandai fikih tak semesti panggil sufi. Yakni tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada padanya mengetahui ilmu fiqhiyah. Dan tiada lazim ilmu ahli fiqhiyah itu mengetahui ia akan ilmu tasawuf. Orang ulama sufi ni dia mesti tahu tentang fiqhiyah. Tapi ni zaman dia berlaku apa? Orang yang belajar ilmu fikih tapi tak semestinya dia boleh tahu tentang ilmu tasawuf. Ini pada zaman dia. Nak ceritanya belajar semualah. Kerana fikih itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit. Kulit apa? Kulit niul.
yang di luar, dan ilmu tasawuf yang ilmu tarikat itu seperti kulit yang di dalam, dan ilmu hakikat itu isinya di dalam, yang di dalam. Dan lagi patut dikatakan ilmu fikih itu seperti kulit nyur. Nyur dalam kita sebut nyur punya. Nyur tahu nyur? Kelapa. Kita sebut nyur. Kulit nyur. Nyur ni bukan keranu. Nak cerita dia ulang balik. Kulit nyur di luar tu, itu apa dia? Dan ilmu baca balik. Ulama seperti kulit nyur yang di luar, dan ilmu tasawuf yang ilmu tarikat itu seperti kulit yang di dalam. Ada kelapa yang luar tu, itu tu dia berkata fikih. Yang dalam tu nama ilmu tasawuf, ilmu hakikat isi dia yang di dalamnya. Dan lagi patut dikatakan ilmu fikih itu seperti kulitnya, kulit yang luar sekali. Dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarikat itu seperti isinya dan di dalam, dan ilmu hakikat itu seperti minyaknya, minyak kelapa. Faham? Diperah santan jadi minyak tu. Santan lah senang kata. Itu dia punya hakikat dia. Yang tu yang kita nak. Yang orang cari betul santan, makan tak sedap. Kalau ada santan tapi kolesterol tinggi, masuk hospital. Ada ceritanya. Makan hati-hati juga, santan ni bahaya. Ni cerita makan lah. Buat apa dah? Sekejap. Adapun kelebihan orang yang mengajarkan ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama yang amat banyak, dan setengah daripadanya firman Allah Taala, ya artinya, dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka itu kepada kaum mereka itu. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan murad tu kehendak yang di dalam ayat itu yaitu mengajar ilmu. Mana orang kembali pada kaumnya itu, maksudnya kembali mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat, dan setengah daripada firman Allah Taala. Artinya, dan pada ketika mengambil janji dan ketika mengambil cincin mereka itu yang ahli kitab, yang diberi akan mereka itu kitab, supaya menyatakan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia, dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Dan kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bermula makna ayat itu yaitu wajib orang yang diberi ilmu itu mengajarkan baginya manusia, dan diharamkan menyembunyikan ilmu itu. Orang yang belajar kena sampaikan. Apa ni? Dah datang malam ni balik, ajak suami isteri kat rumah. Jangan sembunyikan. Nak ajar apa malam ni? Diulang sama je apa dia? Suruh belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Ilmu lain sabar dulu. Ilmu lain sabar dulu. Macam-macam ilmu sama sekarang. Ni tak lepas lagi ilmu. Yang asas pun tak lepas. Nak cerita ilmu besar-besar. Apa dia ilmu besar? Yelah, kadang-kadang main hadis besar tu. Dah main apa? Main tafsir besar. Sebab tu kita kata lalu ni dulu. Lalu apa dia?
tauhid, fikih, tasawuf. Ni balik cerita ni je. Ni nak cerita ni. Balik cakap ke orang. Lagi. Mana ni? Jelas apa kata Imam Ghazali ni? Orang belajar kena sampai. Tak boleh sembunyi. Nanti umat rosak. Ini yang berlaku pada zaman dulu. Zaman yang dilakukan oleh ahli kitab. Orang dulu dia belajar untuk diri dia, disembunyikan. Itu yang jadi rosak agama sebelum ni. Agama samawi sebelum ni sebab disembunyikan ilmu. Sebab tu Nabi ballighul anni walau ayah. Ada hadis Nabi kan, ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Tapi kena faham, sampaikan daripadaku tu maknanya sampaikan apa yang Rasulullah cakap, bukan reka-reka. Zaman sekarang ni dia rasa reka-reka agama tu bahaya. Ada fikir-fikir agama bahaya. Faham? Agama tak fikir. Agama kena ikut apa yang Rasulullah cakap. Ballighul anni, sampaikan padaku daripadaku apa yang Rasulullah cakap tu yang kena sampai. Jangan reka benda lain. Kadang-kadang dia kata ini daripada Islam, tapi apa yang dibawanya bukanlah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh akidah. Apa dia? Dah lama tak ulang ni. Dia kata apa? Tuan-tuan, ajal, maut, jodoh, pertemuan semua Allah dah tetap, tapi iman belum tetap. Ada Nabi cakap macam tu? Bukan kata perkataan tu, tapi maksud tu. Betul ke perkataan macam tu? Nabi beriktikad macam tu? Iaitu apa dia? Ajal, maut, jodoh, pertemuan Allah dah tetap. Ajal pula. Iman belum tetap, kita kena usaha iman. Dengan hati-hati juga. Kalau kita belajar tauhid, ahli sunnah wal jamaah, semua perkara Allah dah tetapkan. Termasuk di dalamnya iman. Dan kenapa nak bezakan ni cerita ni? Sebab itu saya kata, agama kena belajar. Bukan fikir. Tak faham sudah. Yang faham. Tak faham nak macam mana. Itu cerita belakang. Tapi nak faham tak ni? Maknanya kalau kita nak menyampaikan sesuatu itu mesti daripada Nabi. Macam mana tahu daripada Nabi? Guna kitab para ulama, muktabar. Bukan ikut kata-kata orang, ikut apa ulama cakap dalam kitab. Kadang-kadang diubah. Kitab cakap lain, dicakap lain. Kena hati-hati. Sebab itulah cara pembelajaran yang terbaik, baca satu persatu apa yang kita cakap. Kata saya tak pandai, sebab tu kita baca, tapi selamat. Kita ikut je. Sebab tu saya pesan juga kalau budak, saya kan buat program kat sekolah motivasi. Saya selalu cakap kat budak, belajar kena ikut apa yang cikgu cakap. Kalau cikgu awak buat benda lain daripada apa yang cikgu cakap, takkan berjaya. Setuju tak dengan saya? Cikgu tu dah tahu ini jalan dia macam ni, dia buat cara lain, takkan berjaya. Satu lagi, belajar kena sungguh-sungguh. Ada orang belajar tapi tak sungguh-sungguh, akhirnya jadi fitnah. Faham tak? Cikgu ajar lain, dia belajar tak sungguh-sungguh. Dia belajar dengar, tak dengar, ngantuk, tak ngantuk. Bila dia kata, ni ustaz tu yang cakap, sedangkan ustaz tu cakap lain, dia cakap lain, belajar tak sungguh-sungguh, itu jadi fitnah. Cikgu cakap lain, dia buat benda lain. Lepas tu dia kata cikgu tu buat, cikgu tu cakap. Ni yang susah cakap ni. Sebab tu suruh belajar ni. Yang cantik lagi kalau boleh ada kitab sendiri. Faham? Ni kitab ni kita ambil kat sini juga. Ada kat rumah. Ni kitab ni antara mas kahwin saya. Ini kita bagi Syiarus Salikin. Bukan mas kahwin, hantaran. Ni. Nanti kalau nak hantaran, hantar ni. Oh dahsyat.
Ni pun tak habis belajar. Mana? Tepi ni. Ni dahsyat dah. Tapi nak start sikit dalam mau tak mantap sikit. Allah. Dan habis masa sikit lagi boleh? Sikit lagi. Ni saya ada program ni sebenarnya ni. Dekat hutan rekreasi UTM ada program ni. Tinggal sana. Sayang. Tak sayang semua kat sini. Tak sayang tak datang. Sayang ni datang tu. Tak tahu dah kata sayang juga kita. Sambung mana ni? Belajar biar betul. Mana ni? Mana ni? Okey, sambung. Dan tak kala membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ayat ini, maka bersabda ia, Nabi bercakap, bersabda. Artinya, tiada memberi Allah itu akan ulama, akan ilmu, melainkan mengambil Allah atasnya daripada janjinya. Bukan janjinya. Barang yang mengambil janjinya ia atas segala anbiya. Allah Ta'ala beri ilmu atas ulama, atas orang yang ada ilmu ni, seperti mana janji ia atas segala anbiya, para nabi, bahawa menyatakan mereka itu akan ilmunya. Itu bagi manusia. Kena cakap. Belajar kena cakap. Cakap apa yang kita belajar. Jangan cakap benda tak belajar. Ada orang suka cakap, tapi dia cakap benda lain. Yang dia belajar tu dia cakap, dia nambah lagi benda lain. Itu yang rosak tu. Boleh faham tak tu? Cakap apa yang kita belajar, itu kita cakap. Jangan nambah. Itu juga kerosakan umat dahulu. Dia cakap, ada yang dia cakap, ada tak cakap, ada yang menambah. Itu yang rosak tu. Tapi sekarang dah berlaku juga. Itu yang berpecah umat Nabi 73 golongan. Ini sebab apa? Nabi cakap lain, dia faham lain, dia buat lain. Itu cerita dia. Pecah umat Islam berpecah. Jangan kata semua sama, tak. Umat Islam, Nabi dah cakap, umat Islam pecah 73 golongan. Jangan kata Syiah Islam. Dia nama atas Islam, tapi Syiah tu dia tidak diiktiraf sebagai Islam yang sebenar. Faham tak? Jangan kata Syiah tu Islam juga. Tak, kita tak iktiraf. Itu dah macam nama lain lah. Mana lagi? Dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya itu. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala. Artinya, seru olehmu akan manusia, ud'u sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Artinya, seru olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah, dengan cara yang berhikmah. Apa maksud hikmah? Buat sesuatu mengikut keadaan yang sesuai, bukan cakap lembut. Faham? Ada orang hikmah dia kena marah. Jadi hikmah ni marah lah. Faham? Tak semesti cakap lembut. Ada orang cakap lembut tak terima, dia kena ganas baru terima. Itu cara hikmah. Ada orang kena pukul baru dengar cakap. Pukul lah. Tapi carilah cara pukul dia macam anak. Ni cerita anak, saya cerita anak ni. Kan? Budak. Ada budak kadang-kadang cakap tak jadi dia. Dia kena rasa sikit. Baru jadi. Tapi cara Nabi pukul dengan rotan di bawah tapak kaki. Itu cara hikmah. Hikmah ni bukan cara lembut. Boleh faham? Perkataan hikmah sini buat sesuatu mengikut kesesuaian pada hak dia. Atau hikmah. Macam imam nak tegur orang macam tu juga. Ada tegur lembut, ada berhemah. Berhemah pun bukan lembut je.
Kadang-kadang katok kepala sikit. Baru dengar. Betul. Baru sedar. Ya Allah. Baru dia, otak dia baru berfungsi. Itu cara dia. Cara ni dalam kitab sebut. Dan pengajar yang baik. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala menyuruh ia akan Muaz ke negeri Yaman. Nabi cakap kat Muaz, masa Muaz nak pergi Yaman, Nabi cakap kat Muaz. Cakap apa? Ni Nabi cakap, sungguhnya bahawa memberi hidayah Allah Ta'ala dengan dikau, pada dikau lah, akan seorang laki-laki, iaitu terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Nabi cakap apa? Muaz ni, sungguhnya bahawa memberi hidayah Allah Ta'ala kepada dikau ni, pada kamu ni, akan seorang laki-laki, jadi orang hebatlah, iaitu terlebih baik dan bagimu daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab Nabi utuskan Muaz ke Yaman untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan agama pada penduduk Yaman. Maknanya orang yang sampai ni, Allah, Rasulullah doakan pada dia. Dia faham tak? Rasulullah doakan, ini orang ni bagus, orang yang menyampaikan ilmu. Tapi faham juga, nak sampaikan ilmu kena belajar. Dah cukup dululah, insyaAllah. Lebih. Jadi moga-moga dapatlah sikit. Apa yang dapat malam ni? Kita cerita balik. Yang pertama, belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Kalau dah kita sebut tentang tasawuf, maknanya apa? Merujuk di dalamnya ada tauhid dan fikih sekali. Tu bila sebut dalam kitab ni. Yang kedua, kena belajar dengan cara yang betul. Kena ada rujukan dia. Jangan main letak je. Dan bila belajar kena sampaikan, dan jangan lebih, jangan kurang. Sampaikan apa yang telah kita belajar. Jangan lebih, jangan kurang. Tu cara dia. Dan belajar kena ada jalan yang betul. Belajar dari step dia. Lalu dulu tauhid, lalu dulu fikir, lalu dulu tasawuf, baru pergi yang besar-besar. Boleh faham tu cara ni. Wallahu a'lam. Cukuplah malam ni Moga-moga apa yang kita dengar, kita amalkan dan sampaikan. Yang kita belajar je lah, insya-Allah. Ada soalan? Dah jelas malam ni insya-Allah. Itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma